Jadi kalau sesiapa yang nak datang melawat waris masing-masing, insya-Allah jumpa saja pekerja-pekerja ni yang berbaju biru kat depan ni. Okey, jumpa saja pekerja-pekerja warna biru ni. Tahu nombor blok, tahu nombor kubur, insya-Allah dia akan bawa. Cuma banci nak cerita ni, semasa pengurusan jenazah tersebut, banci sampai ke rumah mandi jenazah, yang banci tertarik, yang banci soalan pertama, dia tak tanya nama arwah, dia tak tanya pekerjaan arwah, dia tak tanya pun langsung punca kematian arwah. Dia cuma bertanya, ihram atau mafi ihram. Manci Life. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Banci Live. Okay, Banci doakan kepada semua sahabat-sahabat Banci Live dalam keadaan sehat sejahtera. Okay, Alhamdulillah. Hari ni sebenarnya Banci on the way ke perkuburan Syarayak, tempatnya persemadian jemaah Malaysia yang hilang baru-baru ni setelah 6 bulan, iaitu arwah kepada Ustaz Mustafa Kamal. InsyaAllah hari ni Banci nak pergi ke perkuburan tersebut. Sambil-sambil sebenarnya Banci sebenarnya dah dapat kebenaran daripada ahli keluarga beliau, iaitu isteri beliau sendiri. Semalam isteri beliau menunjukkan, isteri arwah telah menunjukkan nombor perkuburan dan juga nombor blok, iaitu tanah perkuburannya lah. InsyaAllah benda ni juga Banci rakamkan untuk ahli keluarga beliau. Dan juga insyaAllah juga untuk kejap lagi juga Banci akan bercerita lah sedikit pengalaman Banci menguruskan jenazah di Kota Mekah. Okey, alang-alang sebab perkuburan tu agak jauh juga daripada perumahan Banci, iaitu dalam 20 km. Kota Mekah ni 20 km pun dah kira jauh disebabkan Kota Mekah ni adalah kecil. Jadi memang ada yang cakap baru 20 km dekat je Banci, tapi di Kota Mekah kita orang tak biasa round sebanyak tu. Tak banyak tu lah, kira jauh jugalah kalau perjalanan ke dari Kota Mekah, daripada pekan ke pekan tu dalam 20 km, sebab Banci duduk di area sebelah utara, tetapi perkuburan tersebut berada di sebelah selatan. Okey, macam biasa, kalau baru berjumpa dengan Banci, bolehlah tekan button subscribe dan kongsi-kongsikan video ini jika bermanfaat. Beginilah suasana pagi-pagi di Kota Mekah. Tak adalah bandar dia, tak adalah pesat sangat pun, tak ada jam sangat pun. Cuma dia busy dekat kawasan Masjidil Haram sahaja. Okey, ramai Kota-Kota Mekah ni dia bekerja di Jeddah ataupun Taif. Sekejap lagi saja Banci rakamkan, sebab Banci akan sentiasa menggunakan jalan ni, iaitu Banci akan merentasi Kemah Mina, sebab perumahan Banci betul-betul dekat dengan perkemahan Mina, dalam around 2 km ke 3 km. Sebab jalan utama juga Banci berada juga jalan utama pergi ke Arafah ataupun Taif, yang jalan berbukit-bukit tu. Sebab tu Banci suka sebenarnya lalu kat kawasan ni. Rasa macam hari-hari terasa macam buat haji. Tapi tak apa, InsyaAllah sementara Banci buat video ni juga, kita doakan kepada semua bakal-bakal haji, dipermudahkanlah semua urusan dan mendapat haji yang mabrur. Kepada sesiapa yang tidak mendapat jemputan pada tahun ini, InsyaAllah kita akan dapat jemputan di tahun-tahun yang akan datang. Okey, kita dah memasuki kawasan sempadan di antara Muzdalifah dan Mina. Kalau perasan kereta api daripada Arafah ke Muzdalifah tu dan juga ke Mina tengah berjalan, sebab dia punya jambatan ataupun train dia dekat sini, dekat sebelah kiri kita tu train station. Okey, sambil-sambil tu Banci menceritakan pengalaman Banci menguruskan jenazah di Kota Mekah.
adalah 2-3 kali pengalaman yang diberi oleh Allah SWT menguruskan jenazah. Menguruskan jenazah yang tidak mempunyai petugas di kota Mekah. Okey, sementara banci on the way ke perkuburan Syah Rayat, cuma banci nak terangkan kenapa jemaah-jemaah umrah sebenarnya tak semestinya arwah Ustaz Mustafa saja yang disemadikan di sini. Dia kebanyakannya jemaah-jemaah umrah daripada luar negara akan disemadikan di sini, di kawasan perkuburan Syah Rayat. Sebabkan kawasan Maklah kita tahu keluasan dia sebesar itu sahaja, dan untuk dia sebenarnya perkuburan di kawasan Madinah, Mekah, dia ada mempunyai giliran. Okey, kalau bertuah dapatlah di perkuburan Maklah. Kalau zaman dulu memang itulah perkuburan Maklah kalau jemaah umrah ataupun jemaah haji. Tetapi untuk dunia sekarang, perkuburan Syah Rayat ni di dalam dipilih untuk menampung daripada jumlah-jumlah yang ada dekat Maklah. Mesti ada yang tertanya-tanya, mesti ada yang bertanya kepada banci, perkuburan Syah Rayat ni adakah berada di kawasan tanah haram ataupun tidak. Okey, untuk pengetahuan semua, memang masih dalam tanah haram, cuma dia berada di sempadan tanah haram. Kita dah melalui ni melalui Muasim. Sekarang ni lepas kalau kita turun ke bawah ni, kita melalui terowong Muasim, dan kita akan dapat gambaran sedikit. Ini adalah juga shelter house, iaitu tempat korban atau dam yang terbesar semasa musim haji yang berdekatan dengan Mina. Kalau daripada Muasim tu direct je terowong dia. Kalau keluar siang-siang hari bolehlah memilih kambing dekat kawasan ni. Kiri dan kanan kiri dan kanan hanya digunakan ketika haji sahaja. Okey, kita sambung balik kepada urusan sebab ada sebenarnya banci nak menceritakan banci punya pengalaman menguruskan jenazah. Ramai yang meminta sebenarnya untuk banci terangkan macam mana jenazah diuruskan. First kali banci cakapkan menguruskan jenazah di sini adalah percuma. Biasanya tak percuma tu untuk kita claim insurans dulu apa semua adalah urusan hospital, bukan urusan pengumumian lah. Pengumumian memang 100% percuma. Itulah banci nak cakap. Macam mana proses pula? Kejap lagi kita bersambung. Okay, kita dah nampak dah signboard Syah Rayat. Banci takut terlepas je, tapi tak apa. Macam mana kita menguruskan pengalaman banci menguruskan jenazah di sini. Sebab pengalaman yang paling banci sedih banci pernah menguruskan jenazah yang 2 hari tidak diklaim. Okey, itu pun setelah waris suruh datang melawat dia sebenarnya. Bila banci pergi ke ward, tiba-tiba sebenarnya sudah meninggal 2 hari. Okey, 2 hari nasib baik belum lagi dibawa ke satu hospital. Dekat sini sebenarnya bila macam hospital An-Nur, King Abdul Aziz, hospital government yang ada di kota Mekah, jika penuh sebenarnya dia ada satu bilik mayat dia kena pindahkan di kawasan Mina ni juga. Di sempadan Mina ni dia ada satu bilik mayat. Matahari pun itulah kelebihan bila duduk kat sini matahari betul-betul menyirang. Nasib baik tidak dipindahkan lagi. Dan proses dia amat mudah sekali sebenarnya. Kalau urusan hospital masa tu pakai visa pelancong kot. Sebab masa tu dah ada visa pelancong. Senang je. Mula-mula kita kena selesaikan dia punya insurans apa semua. Lepas tu kita dapatkan surat daripada hospital. Okey, surat daripada hospital. Bila dah dapat surat hospital, kita harus pergi ke konsulat Jeddah. Okey, konsulat Jeddah Malaysia untuk dapatkan surat tanam. Tapi sebelum mendapatkan surat tanam tu,
kita kena berbincang dengan waris dulu, iaitu waris yang tertinggi. Kalau suaminya datang sekali, kalau suaminya datang ataupun waris-waris yang tertinggi datang, tak ada masalah kalau pasang suami isteri. Cuma kalau ada masalah, dia kalau yang datang tu adalah anak bongsu dia atau bukan anak yang sulung. Kalau suami isteri dah meninggal dua-dua, dia kena yang paling tinggi. Dia kena ada surat waris memberi kebenaran. Yang tertinggi lah, yang status paling tinggi. Kalau yang adik-beradik adalah yang sulung. Kalau ada masih lagi ada suami ataupun isteri, mestilah mendapatkan surat kebenaran. Tulis tangan pun tak apa, tak ada masalah. Dan juga fotokopi IC supaya tiada konflik selepas itu. Sebab konsulat Jeddah dia tak nak ada konflik. Banci ini anda yang banci Banci tak tahu sebab itu sebenarnya ikut law kot, ikut undang-undang yang telah ditetapkan sebelum proses surat mayat tu dikeluarkan. Tapi itulah konsulat nak, walaupun tulisan tangan dan juga sign dan fotokopi IC. Okey, alhamdulillah itu adalah proses apabila kita pergi konsulat. Semua dokumen ada, surat hospital ada, surat hospital ada. InsyaAllah surat kebenaran tanam tu telah boleh dikeluarkan. Dan konsulat Jeddah Banci amat memuji sekali sebenarnya. Setakat ni kalau 24 jam pun Banci pergi ataupun siapa-siapa yang pergi hanya beritahu, dia akan standby terus. Jadi proses tu bukan hanya untuk office hour. Mesti ada juga yang tertanya juga, kalaulah yang duduk Jeddah kalau yang meninggal di Madinah ataupun meninggal di kawasan lain, di kawasan Arab Saudi, hanya by email sahaja surat tu dikeluarkan. Tetapi kalau di Mekah dan Jeddah, kita kena pergi teruslah ke konsulat. Okey, kita sambung perjalanan. Banci kena pasang GPS sebab kawasan ni kawasan yang Banci jarang pergi. Jadi takut tersesat, tak berjumpa pula dengan perkuburan tersebut. InsyaAllah kita akan sambung di apabila kita dah sampai nanti. Malaysia. Malaysia? Ya, aywa. Marrakesh, mafi kuis kullu. Sama-sama. Indonesia kuis, Malaysia kuis, Bangladesh kuis, China kuis, kullu kuis. Muslim kullu kuis. Okey, sebenarnya Banci dah bercakap dengan ni. Sit back. Ada sit back. Bising pula. Okay, sebenarnya Banci dengan diorang ni, penggali-penggali kubur ni, Banci tersilap pergi. Banci terpergi ke makam syuhada. Okey, ni Banci terpergi makam syuhada. Lah maklum hantar syugul ada anak maklum. But anak kalam Malaysia, mafi kalam Arabi. Okey. Ni adalah makam syuhada. Banci tersalah GPS tadi sebabkan dia dua-dua berdekatan. Okey. Rupanya ini adalah syuhada. Yang satu lagi kita akan pergi ke Syarayah lah yang betul. Jadi Banci terpaksa bawa dia orang. Bukan terpaksa, dia orang nak tumpang. Bila kita, sebab rumah dia orang dekat sana. Dan dia orang cakap insyaAllah nanti dia tunjukkan jugalah perkuburan tu kat mana. Nanti kita bawa dia. Tapi itulah Banci kena buka tingkap sikit. Okay, alhamdulillah kita Banci sebenarnya tadi baru je lepas hantar dia orang kat rumah. Tapi tak apa, tak ada masalah sebab dia orang dah habis waktu bekerja. Dia ada telefon sahabat dia yang bekerja kat sini untuk guide Banci nanti. Alhamdulillah, itulah Allah nak bermudahkan kan. Kita tersalah tempat tapi kita ada kemudahan yang lain. InsyaAllah kita dah sampai dah dekat perkuburan Saraya. Kita tengok ke sini, kita masuk. InsyaAllah nanti kita akan bercakap dengan Pak Gad jap. Tadi Banci meminta kebenaran untuk masuk. Jadi kita stop jap kamera. Dekat sinilah lebih kurang dia kawasan dia. Besar kawasan dia. Kita parking dekat bawah bumbung. Kita masuk parking.
Jadi kita akan masuk terus. Cuma untuk jemaah-jemaah wanita kalau jemaah-jemaah wanita boleh masuk kawasan ini sahaja. Tapi untuk pergi ke kawasan perkuburan tidak boleh. Alhamdulillah, mula-mula kita dah jumpa di kawasan ni. Kita Assalamualaikum ya ahli kubur. InsyaAllah. Shoya Fuk. Hamas tas bas? طيب نزل Ah, دروهم هنا okey. شهداء طيب خلاص Ni dia punya muda tadi. Dia telefon tu. Telefon yang geng-geng tadi tu telefon muda dia. Itulah dia dah sebenarnya dah keliru dah nombor mana. Okey, inilah lebih kurangnya perkuburan di Kota Mekah. Ya, Alhamdulillah dengan bantuan sahabat kita yang berada di tanah perkuburan ni, sebenarnya kita boleh je kalau kita ada nombor ataupun dengan tapak dia, sebenarnya kita terus je, sebab kalau kita nak cari sendiri memang tak jumpa. Ada 216 260 هاي Okay, bismillah. Syukran. Inilah lebih kuranglah kawasan ditanam oleh Ustaz Mustafa kita. Arwah Ustaz Mustafa. Alhamdulillah akhirnya terbongkar segala penantian keluarganya. Semoga perkongsian Bancik ni dapat mengubat dah. Kerana sekarang ni nak datang pun tak boleh. Disebabkan sekarang ni musim haji. InsyaAllah nanti keluarganya akan datang selepas musim haji berakhir. Terima kasihlah kepada penjaga-penjaga kubur ni, pengamat kubur. Bancik pun dah bagilah sedikit hadiah kepada dia orang. Macam biasalah dekat sini kalau dia tolong kita, kita memberilah sedikit hadiah. Sekejap Bancik sebenarnya nak video call pada ahli keluarga. Kejap kita bersambung balik insya-Allah. Alhamdulillah, inilah perkuburan yang diberitahu kepada Bancik, iaitu nombor blok dia adalah 15 dan nombor kubur dia adalah 260. Okey, sementara Bancik nak menggerakkan diri sebab nanti kalau lama-lama pun agak kepanasan sekarang Alhamdulillah kita sedekahkanlah Al-Fatihah kepada semua arwah-arwah yang di sini, terutamanya Ustaz Mustafa Kamal. Bagi yang bertanya manakah nombor-nombor yang ada, dekat sinilah nombor yang ada, nombor perkuburan dia di vlog yang 260. Nanti kita tengok pula yang dia punya Hamas tas tu, tapi kat sini dia agak kabur sikit lah dia punya vlog dia. Jadi kalau sesiapa yang nak datang melawat waris masing-masing, insya-Allah jumpa saja pekerja-pekerja ni yang berbaju biru kat depan ni. Okey, jumpa saja pekerja-pekerja warna biru ni, tahu nombor blok, tahu nombor kubur, insya-Allah dia akan bawa. Tapi bagi kaum lelaki sahaja. Alhamdulillah kita dah melawat tempat persemadian arwah Ustaz Mustafa Kamal. Bancik pun dah lepas video call ahli keluarga beliau. Bancik tak rakamkanlah suasana apa yang terjadi. InsyaAllah kita doakan supaya keluarga Ustaz Mustafa Kamal juga dimurahkan rezeki untuk datang kembali ke Kota Mekah untuk melawat pusara ayahanda beliau. Okey, Bancik pun nak keluar sikit pada sini. Tadi Bancik tak habis cerita lagi proses-proses dia. Tadi baru kita dapatkan surat surat daripada konsulat. Setelah mendapat surat daripada konsulat, kita patah balik kepada hospital kita patah balik ke hospital untuk menguruskan jenazah tersebut. Dan setelah kita hantar surat kepada hospital, semuanya diuruskan oleh hospital untuk telefon pengurusan jenazah.
Okay, bila dia orang kos semua, dia orang akan buat semua di manakah pengurusan jenazah yang kosong, yang mana dekat perkuburan mana dia akan uruskan semua. Dan dia telefon, kita hanya menunggu jenazah itu diambil daripada pusat pengurusan jenazah dan dibawa ke masjid-masjid yang mempunyai tempat lokasi mandi mayat yang berdaftar. Cuma banci nak ceritakan, proses dia cukup mudah dan tempat pengurusan jenazah tersebut pun disediakan makanan dan tempat rehat untuk waris dan tempat dia cukup bersih. Tetapi jangan salah faham, semua proses-proses tersebut dekat Mekah ataupun dekat Masjidil Haram berbeza dengan Madinah. Madinah dia proses pengurusan jenazah dia ada di sebelah perkuburan Baqi', tetapi dekat kota Mekah hanyalah berada di masjid-masjid sekitar kota Mekah, iaitu sekitar Tanah Haram lagi. Itulah tempat pengurusan mandi jenazah. Dan apabila siapnya proses mandi jenazah, dia akan tengok pukul berapakah solat waktu solat yang terdekat. Macam-macam itu kena subuh. Pukul 2 pagi dah siap dah semua urusan jenazah, semua siap dimandikan. Dia akan masukkan kembali ke dalam peti selepas mandi. Dan pukul 4 pagi, contoh dia kalau subuh pukul 5.30 pagi, pukul 4 pagi baru kita orang bergerak ke Masjidil Haram untuk solat jenazah. Cuma banci nak cerita ni, semasa pengurusan jenazah tersebut, banci sampai ke rumah mandi jenazah. Yang banci tertarik, yang banci soalan pertama, dia tak tanya nama arwah, dia tak tanya pekerjaan arwah, dia tak tanya pun langsung punca kematian arwah. Dia cuma bertanya ihram atau mafi ihram. Bayangkan betapa besarnya pengurusan jenazah ni. Dia tanya ihram mafi ihram sebab apabila jenazah tersebut berada di dalam ihram dan dia masih mengikut pantang larang ihram. Kalau kita tengok atau perasan atau terperasan, ada jenazah lelaki yang tidak menutup kepala, kebanyakannya adalah yang meninggal dalam ihram. Okey, banci rasa itulah sekadar itu sajalah perkongsian banci pada hari ini. Semoga kita doakan juga keluarga Ustaz Mustafa, arwah Ustaz Mustafa Kamal dapat menerima ataupun diberi kekuatan untuk menerima ujian yang telah diberi. Kita pun tak tahu kita punya ujian macam mana. Kita doakan kepada keluarga menerima ujian yang telah diberi. InsyaAllah dimurahkan rezeki untuk terbang ke sini untuk melawat tempat perkuburan. InsyaAllah dia pun akan kontak banci. Kalaulah sama-sama ada dekat Mekah, doakan juga boleh dipertemukan bersama dengan Bang Cik, keluarga beliau. Okay, semoga perkongsian kali ini dapat manfaat dan juga dapat juga mendapat gambaran jika ada ahli keluarga yang meninggal di kota Mekah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi. Zas.